Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqudhinna lahu. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريقوا علي من 7 قراب لم نحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uh. Aisyah kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin teruk sakit dia. Ini hadis ni cerita saat-saat akhir menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apabila sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam makin lorat, sakit makin teruk, ista'zana azwajahu fi an yumarrida fi baiti. Nabi minta izin kepada isteri-isteri dia kalau boleh dalam tempoh sakit Nabi nak duduk rumah Aisyah. Dan kita semua maklum Nabi SAW dia ada 11 isteri. Apabila wafat Khadijah binti Khuwailid, isteri nombor 1, baru Nabi menikah lain. Sebelum tu isteri Nabi seorang aja, Khadijah seorang aja. Bila wafat Khadijah, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah lah baru Nabi start menikah. Kemudiannya 10 lagi di Madinah ni. Ketika menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta izin kepada isteri yang ada ni. Nabi minta izin kalau boleh, kalau diizinkan oleh isteri-isteri, Nabi nak sakit dia di rumah Aisyah. Rumah Aisyah tu hak makam Nabi lah ni. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, makam Nabi tu rumah Aisyah. Sebelah makam Nabi, sebelum pintu nak keluar ke Baqi' itu rumah Saudah
isteri Nabi yang seorang lagi nama dia Saudah, sebelah rumah Aisyah. Nabi SAW minta izin daripada isteri-isteri hak lain ni, boleh tak kalau hampa izin. Nabi kata, aku minta supaya tempoh sakit aku ni di rumah Aisyah. Nabi sayang Aisyah ni. Fa'adhinna lahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri lain kata okey, tak apalah, macam mana Nabi mau, mereka turut aja. Maka Nabi SAW pun dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa kharaja Nabi SAW baina rajulaini. Nabi keluar daripada rumah isteri ni nak pergi ke rumah Aisyah ni. Nabi diapit, Nabi dipapah oleh dua laki-laki. Takhuttu rijlahu fil ardi. Sewaktu dibawa keluar Nabi daripada rumah isteri ni nak mai rumah Aisyah ni, Nabi dipapah kiri kanan. Kaki Nabi tu tak mampu melangkah sehingga heret-heret. Langkah Nabi SAW ni tak larat sampai heret kaki tu. Papah kiri kanan, kaki Nabi tu heret atas tanah macam tu. Lorat sakit Nabi SAW. Yang papah Nabi ni ialah baina Abbasin wa rajulin akhar. Seorang Abbas, pak penakan Nabi. Abbas adik kepada ayah Nabi, adik kepada Abdullah. Nabi ni Muhammad bin Abdullah, adik Abdullah ni nama Abbas. Dan Abbas ni dia panjang umur. Nabi wafat dia ada lagi. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia ada lagi. Sayyidina Umar jadi khalifah, dia ada lagi. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab kena kemarau, Sayyidina Umar panggil orang semua buat semayang istisqa, semayang minta hujan. Sayyidina Umar minta Abbas tolong doa supaya Allah turun hujan. Maknanya dia ada lagi masa tu. Dia salah seorang yang papah Nabi SAW ketika nak dibawa Nabi waktu sakit ni ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Ubaidullah, kata rawi hadis ni Ubaidullah, dia ni daripada kalangan tabi'in. Fa akhbartu Abdullah bin Abbas, dia pergi cerita dekat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, anak kepada Abbas yang papah Nabi ni. Ubaidillah pergi cerita dekat Abdullah bin Abbas. Dia kata, hang tahu tak, dia kata Nabi masa sakit dia minta izin isteri-isteri semua nak mai tidur, nak mai sakit di rumah Aisyah. Semua orang setuju. Waktu nak buat keluar Nabi tu, dua orang papah. Seorang Abbas, dia kata seorang lagi aku tak tahu siapa. Dia cerita dekat Abdullah bin Abbas cerita ni. Faqala atadri manir rajul akhar. Abdullah bin Abbas ni pula bila Ubaidillah mai cerita dekat dia, dia tanya balik Ubaidillah, atadri manir rajulul akhar, hang tahu tak yang papah Nabi tu seorang Abbas pak aku, hak seorang lagi siapa, hang tahu tak? Dia nak main cerita, tengok kau ni tahu lebih pada dia. Kita pun kadang jadi lagu tu juga, kita pergi cerita dekat satu orang, kita cerita ni macam kita tahu lebih, rupanya kawan kita cerita tahu lebih lagi. Kadang-kadang jadi macam tu. Berlaku kepada Ubaidillah ni, dia main cerita dekat Abdullah bin Abbas yang papah Nabi tu Abbas pak kawan ni. Dia cerita dia tahu salah seorang Abbas, seorang lagi dia tak tahu siapa. Abdullah bin Abbas kata dekat dia, hang tahu tak hak seorang lagi yang papah Nabi keluar tu siapa? Seorang bapa aku, hak seorang lagi hang tahu tak siapa? Faqultu la, dia kata aku tak tahu. Qala huwa Ali, kata Abdullah bin Abbas, dia kata hak seorang lagi tu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dia ni pun silap aku pergi cerita ke orang hak tahu lebih daripada aku. Jadi lagu tu kan. Kata Abdullah bin Abbas ni yang papah Nabi tu bapa aku dengan Sayyidina Ali. Dia kata yang papah Nabi. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baitahu wa hariqu alayya min sab'i qirab. Dah sampai di rumah Aisyah, Aisyah pula cerita. Aisyah kata apabila dibawa Nabi SAW masuk ke dalam rumah aku,
Nabi duduk aja di rumah Aisyah ni, Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata hariqu min sab'i qirab. Nabi kata tolong bagi mandi aku, juruh aku dengan 7 qirbah. Orang Arab dulu dia simpan air dalam qirbah. Qirbah ni maksudnya kambing bila sembelih, kulit kambing tu dia jahit bagi jadi bekas simpan air gantung. Itu dia panggil qirbah. Qirab jamak kepada qirbah. Qirbah satu, qirab maksudnya banyak. Nabi minta kepada Aisyah, kepada isteri-isteri yang ikut sama mai di rumah Aisyah ni, Nabi kata tolong siapa-siapa pergi ambil air mai 7 qirbah, juruh aku nak mandi. Nabi kata lam nuhallal awqiyatuhunna. Kata isteri-isteri Nabi ni, kami ambil lah apa yang Nabi suruh ni, kami ambil qirbah ni, kami tak tuang sekali lagu tu, kami tak rongkai bagi habis mulut qirbah tu, kami buka sikit aja, kami juruh Nabi sikit-sikit. Ayat yang 7 qirbah ni, juruh Nabi ni juruh sikit-sikit. La'alli a'hadu ilan nas. Nabi kata apa? Nabi kata aku minta hampa bagi mandi aku sebab aku nak segak badan sikit, kerana aku nak pergi jumpa dengan sahabat-sahabat aku. Oh, tu dia tuan-tuan. Yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, dia lain tak ingat. Ingat nak berjumpa sahabat, ingat nak bercampur dengan sahabat, ingat nak mendidik sahabat, ingat nak bagi ilmu kepada sahabat. Itu yang ingat dalam diri dia. Dia tak kira dia sakit, dia tak kira dia uzur, dia tak kira ni semua. Dia kira dia nak kena pergi jumpa orang. Dia kata hampa juruh aku bagi mandi aku Ustaz, aku nak refresh, nak bagi segang diri aku ni supaya aku boleh pergi jumpa dengan sahabat-sahabat aku. Wa ajlisu fi mikhdab li Hafsah. Mereka pun ambil dia bubuh dalam satu bekas. Mikhdab ni kalau perempuan-perempuan Arab ni dia serupa macam satu dulang, dia panggil mikhdab. Perempuan-perempuan Arab ni kalau dia nak inai jari dia ke, kalau dia nak apakah, dia duduk dalam mikhdab tu, macam satu bekas gitu. Nabi duduk dalam bekas tu waktu isteri-isteri dia nak bagi mandi dia. Dan mikhdab itu kepunyaan Hafsah, salah seorang isteri Nabi yang merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Suami dia mati dalam perang. Selepas suami dia mati, Umar Al-Khattab ni pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, mau tak menikah dengan anak aku yang kematian suami dalam medan perang, yang suami dia syahid dalam medan perang? Pitanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pitanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Tanya Sayyidina Umar kata nanti aku fikir Ustaz. Esok Umar pitanya Sayyidina Osman kata nanti aku fikir Ustaz. Osman kata aku tak mau. Kemudian pitanya Sayyidina Abu Bakar sengap, tak kata apa. Tak lama selepas itu Nabi main meminang Hafsah. Kemudian yang Umar pitanya balik Sayyidina Abu Bakar, dia kata pasal apa masa aku tanya hang mau tak mau dekat anak aku, hang sengap tak bagi jawapan? Jawab Sayyidina Abu Bakar apa? Dia kata aku dah terdengar di telinga aku, Nabi ada sebut berkenan dekat anak hang, takkanlah aku nak potong dia. Ini ada satu hadis lain cerita pasal Hafsah ni. Nabi SAW dalam keadaan sakit ni mandi di dalam mikhdab, kepunyaan Hafsah, isteri Nabi yang juga anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dia, tafiqna nasubbu alaihi tilka, maka kami pun mulalah juruh Nabi SAW di dalam mikhdab itu, hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna, sampailah Nabi buat isyarat. Nabi kata cukup. Duk juruh bagi mandi Nabi ni sampai Nabi buat isyarat kata cukup. Summa kharaja ilan nas, kemudian Nabi selesai mandi, dia pakai baju, keluar dia pergi jumpa sahabat-sahabat di masjid. Itu Nabi SAW. Lagi ada kederat, lagi ada daya upaya, lagi itulah Nabi SAW nak pergi masjid, nak jumpa orang. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang serius di dalam dakwah dia. Dia serius. Dia bukan buat kerja dakwah ni main-main. Dia serius bila berdakwah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu Nabi yang cukup sayang dekat umat dia. Cukup sayang. Tidak ada lain dalam hati dia melainkan ingat kepada umat dia. Dia ingat Allah, dia ingat umat dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'u, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Qala Umar, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja' wa 'indana kitabullah hasbuna. Fakhtalafu wa kathura al-laghtu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qumu 'anni wa la yanbaghi 'indi at-tanazu'. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, dia kata apabila sakit Nabi makin teruk, Nabi sakit Nabi makin teruk. Satu hari Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Dalam duk sakit tu, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, tolong siapa-siapa ambil mai kertas, aku nak bagi satu pesan. Yang pesan ni kalau sekiranya hampa pegang, hampa tak sesat sampai bila-bila. Nabi ni dalam duk sakit, dalam duk lorat, dalam duk menunggu ajal ni, dalam pada tu ingat lagi ada benda nak pesan dekat sahabat ni, tolong saya bawa mai satu kertas. Nabi kata, aku nak suruh hampa tulis satu benda ni hampa jangan lupa sampai bila-bila. Benda ni kalau hampa pegang, hampa tak akan sesat sampai bila-bila. Bila Nabi SAW kata macam tu, qala Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'. Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tengah sakit. Dia tengah sakit teruk. Wa 'indana kitabullah. Quran sudah ada komplit dekat kita, 30 juzuk sudah cukup. Hasbuna, itu sudah cukup, dia kata. Jangan duk dengar Nabi kata apa. Nabi sakit lah ni, bagi dia rest. Walhal Nabi SAW ada benda nak pesan lagi, ada benda nak pesan, tapi Umar Al-Khattab dia duk ingat kesian dekat Nabi. Macam kita lah, bila satu orang duk nazak, duk lorat nak mati, dia duk bercakap macam-macam, kita nanti pergi kata kat dia, kalau dia mak kita kata, mak terus duk cakap banyak, mak rehat mak, macam tu. Kita tak mau dia jadi susah, kita nak suruh dia rest. Umar Al-Khattab bukan ada niat tak elok dekat Nabi. Bila Nabi duk bercakap kata ni, hampa pergi ambil mai kertas, aku ada benda nak pesan, hampa tulis pesan aku ni. Pesan ni kalau hampa ingat betul-betul, hampa tak sesat sampai bila-bila. Umar Al-Khattab kata apa? Dia kata terus ada dengar Nabi kata apa ni. Pasal apa? Quran sudah ada, sudah cukup dekat kita. Apa yang Nabi ajak selama ni pun dah cukup dekat kita. Tak usahlah, Nabi ni tengah duk sakit ni, kita bagi dia rehat. Terus ada bagi dia sibuk dengan benda-benda macam ni. Umar Al-Khattab kata macam tu. Fakhtalafu wa kathura al-laghtu. Maka di kalangan sahabat nak ada masa tu dia jadi berbagai pendapat. Sebahagian kata, dah Nabi kata apa nak pesan tu, dengarlah Nabi nak kata apa. Sebahagian lagi sokong Sayyidina Umar. Dia kata cukuplah, macam Sayyidina Umar kata, Quran tu pun dah banyak dah pesan dekat kita. Nabi macam tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahabat, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni. Nabi kata, qumu anni. Nabi kata ni, hampa pergi keluar.
Qumu anni, hangpa pi bangkit, hangpa pi keluar tinggal aku. Nabi marah. Nabi sudah kata macam tu, qumu anni, bangkit hangpa pi daripada aku ni. Wala yanbaghi 'indi tanazu'. Patutkah hangpa aku duk sakit macam ni, hangpa duk mai hingap macam ni tepi aku? Nabi sudah marah. Hangpa mai duk buat cerita macam-macam, dia ni kata dengar, dia ni kata tak payah, dia ni kata jangan, dia ni. Nabi kata patutkah, wajarkah, sayogiakah hangpa mai duk buat hingap tepi aku macam ni sedangkan aku duk sakit ni? Bila Nabi kata lagu tu, pakat bangkit keluar. Fa kharaja ibn Abbas, maka keluar Abdullah bin Abbas. Keluar dia, yaqul, sambil dia kata, innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Dia kata rugilah kita. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat hadis ni. Bila dah Nabi marah, Nabi perambat semua suruh keluar. Kata Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata rugilah kita. Kerana kita hidup buat kalut ni, kita terlepas daripada nak dengar apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni dapat kita faham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia dengan sahabat, dengan umat dia ni, dia tak habis. Benda hak dia nak pesan, benda hak dia nak abang, benda hak dia nak nasihat, benda hak dia nak ajar ni tak habis. Sentiasa ingat dalam diri dia ni, nak bagi umat dia, nak bagi sahabat dia ni duduk atas jalan betul, atas jalan yang Allah mau, atas jalan yang dia nak tunjuk. Dia takut nak tinggal umat dia, nak tinggal sahabat dia, kok dia ada lagi benda tak faham hak dia duk ajak-ajak selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubsut rida'ak, fabasattuh. Qala Abu Hurairah, fagharafa biyadaihi. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang habis masa ikut Nabi ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia riwayat hadis ni. Abu Hurairah, tuan-tuan, kalau kita baca dalam cerita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni makan minum dia Nabi tanggung. Pasal dia masuk dalam kumpulan Ahlus Suffah, golongan sahabat yang memang tak ada kerja apa, yang memang susah, yang memang tak ada apa kat depa ni. Depa ni hidup depa ikut Nabi. Nabi pi mana depa pi, Nabi bercakap apa depa dengar, Nabi ajak apa depa mengaji. Ini depa ni Ahlus Suffah. Dia antara ketua kepada Ahlus Suffah ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhar. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita. Kata dia apa? Dia kata, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, apalah nak jadi dengan saya ni? Saya dengar apa yang Tuhan ajak ni cukup banyak, ansahu, tapi saya lupa pun banyak. Dia kata, lagu kita lah. Abu Hurairah baik pada kita lah, bukan dia lagu kita. Kita dengan dia jauh. Tapi dia yang bagus itu pun banyak yang dia belajar daripada Nabi, banyak yang dia lupa. Dia kata, kita ni hak belajar dengan hak lupa sama banyak. Jadi maknanya tak ada apa kat kita ni. Dapat 10, lupa 10. Kan? Tu pun mengaji sebulan sekali. Maka bertambahlah teruk kita ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inni asma'u minka hadithan kathira, banyak hadis saya dengar daripada Tuhan ni, ansahu, masalah saya ni lupa. Dia kata, banyak benda saya lupa. Dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Abu Hurairah, ubsut rida'ak. Nabi kata, kain selendang, kain serban dia duk sebai atas bau ni, Nabi kata, buat mai hampak mai depan aku. Dia ambil rida dia ni, dia letak depan Nabi. Fabasattuh,
Dia pun hampak benda tu. Qala, kata Abu Hurairah, fagharafa biyadaihi. Nabi ambil kain hak dia duk sebai atas bau ni, Nabi ambil, Nabi kumpul dalam tangan Nabi, dengan dua tangan Nabi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata kat dia, dummuh. Nabi kata dekat Abu Hurairah ni, dummuh, ponyok, himpun kain tu bagi jadi ni. Fadamamtuh, dia kata aku pun buat macam Nabi suruh. Kemudian sapu di dada. Kata Abu Hurairah, fama nasitu syai'an ba'dah. Selepas daripada tu, apa yang aku belajar daripada Nabi, aku tak lupa satu pun. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia mengaji banyak, lupa pun banyak. Nabi kita buat mai kaya rida hang tu, hampak mai di sini, bila dia hampak, Nabi ambil. Nabi sauk dengan dua tangan dia. Nabi buat apa aku tak tahu, Nabi bagi balik kat dia. Dia pun kepai-kepai kain tu, dia sapu di dada dia. Dia kata, selepas daripada tu, apa benda yang aku mengaji daripada Nabi, aku tak lupa. Dia kata, itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Nabi kita. Jadi bila kita mengaji ni, sikit kita nampak Nabi kita ni bukan sebarang orang. Ada lagi hadis ni, kalau kita nak baca lagi, mukadimah ni panjang. Cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Talhah misalnya. Abu Talhah pak tiri kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik anak tiri dia. Abu Talhah ni pak tiri. Abu Talhah cerita apa? Dia kata, tiap-tiap kali Nabi bila gunting rambut, aku akan jadi orang pertama kutip rambut Nabi. Sepakat semua ulama mengatakan yang kata Nabi SAW ni bukan sahaja Nabi itu barakah, bukan sahaja yang Nabi ajak itu barakah, bahkan daripada ujung rambut sampai ujung kaki Nabi penuh dengan barakah. Sahabat-sahabat Nabi kutip ni apa juga benda daripada tubuh badan Nabi, rambut ke, janggut Nabi ke apa, mereka kutip, mereka simpan. Mereka kutip dan mereka simpan. Dan ada di dalam satu kitab menceritakan Anas bin Malik, dia duk simpan rambut Nabi ni. Abu Talha pak tiri dia duk kerja kutip rambut ni, dia pun ambil simpan. Lepas Nabi wafat, seorang duk main minta rambut Nabi, dia duk bagi sampai last tinggal selai kat dia, tinggal selai dekat dia. Sebelum dia mati, Anas bin Malik pesan, dia kata, aku mati esok, rambut Nabi ni kenangan aku dengan Nabi. Dia 10 tahun jadi khadam Nabi, ini satu-satunya kenangan aku dengan Nabi. Sewaktu nak simpan, aku letakkan rambut Nabi di bawah lidah aku, dia kata. Itu dia pesan. Dia pesan, dan orang buat macam tu dekat dia, bubuh di bawah lidah dia, dan mayat dia dikebumikan. Dan benda ni sepakat ulama hadis mengatakan khusus untuk Nabi SAW saja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ambil rambut Tok Guru hadut mengajar, tak jadi apa. Dia yang ni khusus untuk Nabi SAW saja. Yang ni tuan-tuan kena faham. Jangan kita piduk borong kata, saya kata ustaz, saya kata Tok Guru, rambut dia kita boleh, tak ada apa. Ambil simpan buat semak aja. Nabi SAW sahaja yang ada keistimewaan yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Jilid 13 muka surat 64. Muka surat 64. Masalah dia kata amal yang lebih afdal itu apa dia? Saudaraku, dia kata dengan hadis yang akan datang ini taulah kita bahawa amal yang lebih utama itu apa dia. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala as-salatu limiqatiha. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah daripada segala amalan itu yang lebih utama? Ini kebiasaan sahabat. Semua sahabat macam ni, kalau jumpa Nabi tanya. Semalam kita baca hadis di Masjid Berang Garden Pulau Pinang,
Hadis cerita di kalangan sahabat ni ada yang tanya jujur nak jawapan, ada juga yang nakai tanya pelik-pelik. Hadis kita baca semalam, hadis daripada Sahih Bukhari juga. Sahabat tanya Nabi, tak pasal-pasal, Nabi duduk mengajar, angkat tangan tanya, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, bapa saya siapa? Nakai lah. Nabi ni, yang kata Nabi ni, dia jawab betul lah. Dia tengok kawan tanya, dia kata abuka Huzafah. Nabi kata bapa hang Huzafah. Bila Nabi jawab dekat dia ni, seorang lagi pula, ya Rasulullah, man abi? Pak saya siapa pula? Nabi tengok, Nabi kata bapa hang Salim Maula Syaibah. Bapa hang nama Salim, hamba merdeka kepada Syaibah. Baru dua orang tanya, Sayyidina Umar Al-Khattab potong terus. Umar Al-Khattab, dia tengok muka Nabi, dia tahu Nabi tak senang dengan keadaan itu. Soalan tak berguna. Apa ni dia bangkit nak buat teka-teki kan, nak suruh teka saya anak siapa, saya anak tak. Ada juga hak nakal ni ada. Umar bangkit, dia terus kata, ya Rasulullah, dia kata, aku minta ampun kepada Allah, dia kata, dan aku minta kepadamu ya Rasulullah supaya ampunkan kesilapan-kesilapan ni. Dia potong buang benda ni. Ini benda yang berlaku dan dicatatkan di dalam hadis macam tu. Adapun hadis yang kita baca malam ini tanya soalan yang berguna ya. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak amalan ni, hak paling bagus di sisi Allah apa dia? Sabda Nabi SAW, as-salatu limiqatiha. Nabi kata hak paling bagus, Tuhan paling suka, ialah sembahyang awal waktu. Nabi jawab, masuk waktu sembahyang, Allah suka yang ni. Yang ni apabila sudah masuk waktu dan orang bang, maka kamu pun sembahyang, maka dapatlah kamu amal yang lebih utama daripada amal yang kamu perbuat. Nabi jawab macam tu. Baik, masalah dia kata memelihara sembahyang pada awal waktu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, hadis sahih Muslim tu, dia ada kitab yang mensyarahkan hadis tu, yang menghuraikan hadis tu. Dan kitab yang menghuraikan hadis riwayat Imam Muslim ni dikenali dengan nama Syarah Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama besar, dia mazhab Syafi'i, tapi dia meninggal pada umur 40. Dia meninggal muda. Dia meninggal, sampai hari dia meninggal, dia satu orang yang bachelor, dia tak menikah, dia tak kahwin. Imam Nawawi tak kahwin, tak menikah. Baik, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, pada sepotong hadis yang tersebut tadi memecutkan kita supaya memelihara sembahyang di awal waktu. Imam Nawawi kata hadis tadi nak bagi tahu, kata kita ni jangan duk tangguh masa sembahyang, jangan duk takhir masa sembahyang, masuk waktu sembahyang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak tahu nak jadi apa kat kita. Kita tak tahu ni nak jadi apa dekat kita. Zuhur masuk pukul berapa? Kita pukul 3 baru sembahyang. Daripada waktu masuk zuhur nak pergi pukul 3 tu, tah ke kita pergi aksiden mati di tengah jalan, kita mati dalam keadaan berhutang dengan Allah, dah masuk waktu tak sembahyang lagi. Kita tak tahu. Hari ni dengan benda duk jadi hari ni kalau tak mati aksiden, dia mati ni tuan-tuan tengok ni apa jadi di Myanmar, apa jadi di China, apa merata dunia ni, apa jadi benda tak sangka pergi jadilah ni. Duk elok-elok negeri tak pernah kena gempa, selama-lama tiba-tiba gempa. Gempa ni pula mati ni sampai ratus ribu orang. Kalau hari ni kena di Myanmar, kalau hari ni kena di China, mustahil ke tuan-tuan kena ke kita? Na'udzubillah min zalik. Kita minta tak mau benda ni, tapi kalau ditakdirkan nak kena, biarlah nak kena apa pun, kita dalam keadaan dengan Tuhan kita selesai semua. Kita tak ada hutang dengan Tuhan. Maka sembahyang awal waktu kita tak rugi. Sama macam kita jadi makmum yang masbuk. Kita main masjid, orang dah sembahyang dah. Masa kita main, orang dah sujud. Kita ni nak tunggu ke tuan-tuan? Nak tunggu sampai tu imam duduk antara dua sujud, tu imam sujud, tu imam bangkit rakaat yang berikutnya baru kita nak takbir kah? Ada tuan-tuan. Lala tu juga kita kena ikut.
Kita sampai tu imam tengah sujud, Allahu Akbar, sujud. Dan sujud 2 kali pun tak apa, dan sujud sekali pun tak apa. Kok mana pun secepat mungkin kita duduk dalam semayang. Kalau nak jadi apa waktu itu pun kita dalam semayang, tuan-tuan. Alhamdulillah. Itu sebab yang Nabi SAW, amal paling baik ni apa dia? Semayang awal waktu. Selesai bang wajib ni dulu. Macam tu. Baik. Dan boleh dapat faham daripadanya bahawa sunat semayang awal waktu itu. Sunat, dia kata. Kerana ianya yang jadi ihtiyat baginya. Ihtiyat ni ulama dia pegang kepada ihtiyat ni, kepada satu langkah berjaga-jaga, berwaspada, berhati-hati. Buat bagi awal benda ni, bagus, senang kerja kita, dan segera menghasilkannya di dalam waktunya itu. Dan kata Ibnu Mas'ud, summa maza ya Rasulullah, qala birrul walidain. Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW, apa lagi amal yang lebih baik kemudian daripada sembahyang awal waktu itu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, iaitu kamu buat baik kepada 2 ibu bapa. Ini tajuk kita baca bulan lepas. Buat baik kepada ibu bapa menduduki nombor 2 selepas daripada sembahyang awal waktu. Sebab sembahyang ni dengan Allah, lepas pada tu apa dia? Dengan mak pak. Kita kena buat baik. Masalah berbakti kepada 2 ibu bapa dan kelebihannya, maka dengan sekurang-kurang tilik kita kepada sepotong hadis itu, nampaklah besar kelebihan berbakti kepada 2 ibu bapa itu sehingga terbilang ia setengah daripada amal yang utama. Itu dia. Kita, tuan-tuan, ikatlah serban besar mana pun, kalau dengan mak pak kita buat tahana, tak ada guna kita ni. Pakailah jubah macam mana pun, kalau dengan mak pak kita buat lebih kurang, tak ada guna kita ni. Pasal apa? Pasal benda ni menduduki keutamaan, senarai prioriti, senarai keutamaan di dalam kita nak beramal. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, ada Nabi SAW bersabda, birrul walidain afdalu minas salah was sadaqah was saum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Maksudnya sabda Nabi SAW, berbakti kepada 2 mak bapa itu lebih utama daripada sembahyang sunat, lebih utama daripada bagi sedekah, lebih utama daripada puasa sunat, bahkan lebih utama daripada haji dan umrah dan perang sabilillah. Berlaku zaman Nabi, satu sahabat main bersemangat ni nak minta turut serta di dalam perang. Nabi tanya dia, Nabi tanya, hang ada tak mak di rumah? Dia kata ada. Nabi kata, balik jaga mak hang. Nabi SAW pernah macam tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi kenal. Nabi kenal dia ni ada masalah dengan mak pak dia. Itu lebih utama daripada hampir perang sabilillah. Pergi jaga mak hang, pergi jaga pak hang tu, itu lebih utama. Dia nak main buat benda yang kurang utama. Nabi tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi, dia ni ada problem dengan mak pak dia. Bila dia main minta Nabi perang, Nabi tanya dia, hang ada mak lagi kah? Ada pak lagi kah? Dia kata ada. Nabi kata, balik jaga mak hang. Pasal apa? Pasal itu lebih utama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama macam kita hari ini. Baik, kata Ibnu Abbas, dia kata, qala summa maza, qala al-jihadu fi sabilillah, summa sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattu lazadani. Maksud dia, kemudian bertanya lagi aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang lebih afdal selepas daripada buat baik kepada 2 ibu bapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, jihad fi sabilillah. Nabi kata, barulah pi berjihad. Yang tu, kemudian daripada berjihad, yang tu, kemudian daripada habis 3 pertanyaan aku kepada Nabi, diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia tanya 3 kali, Nabi jawab 3 kali, Nabi sengak. Maka tidak lagi apa cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau sekiranya aku minta tambah lagi akan jawab soalan aku, pasti Nabi akan tambah. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi aku tanya takat 3 kali, dia jawab 3 kali. Aku tak tanya, dia diam. Dia kata, kalau aku tanya lagi, Nabi akan jawab lagi. Pasal itu sifat Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, dia kata bab ma jaa minal fadli fi ridal walidain, iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan menyukakan hati dua ibu bapa. Dalam Islam, kalau kita boleh buat satu benda bagi mak pak seronok dengan kita, banyak kelebihan dia. Ketahuilah saudaraku, menurut apa perintah dua ibu bapa itu wajib pada syarak. Dia beritahu, dengar perintah mak pak ni wajib, bukan sunat, wajib. Sehingga kan kalau kita tengah semayang sunat pun mak panggil kena berhenti, kecuali semayang fardu. Kalau semayang sunat, tengah semayang mak panggil berhenti, pi mak tu dulu. Menyahut panggilan mak itu wajib. Semayang sunat ini sunat, keutamaan dia semayang macam tu. Dan akan datang kita akan baca insya-Allah cerita tentang satu abid billah, nama dia Juraij. Apa jadi dekat dia waktu dia semayang sunat, mak dia mai panggil, dia tak berhenti semayang sunat, dia perhabis juga. Kesudahan apa fitnah yang menimpa dia, insya-Allah kita akan baca di kedepan esok ni. Baik, so dia kata turut perintah mak bapa itu wajib pada syarak, dan haram menyalahi kehendak ibu bapa itu. Bila benda wajib tak buat, haram lah, berdosa lah. Mak pak panggil kita tak pi, berdosa. Menjadikan suka, yakni selama tiada disuruhnya berbuat maksiat kepada Tuhan. Selagi mana mak pak tak suruh kita buat benda dosa, kena dengar cakap dia. Kecuali dia suruh kita buat benda dosa, kita tak mau ikut, itu tidak salah. Begitu. Kerana menurut perintah keduanya itu dan menurut kehendak ibu dan bapa itu boleh menjadikan suka hati keduanya. Mak pak, tuan-tuan, mak pak, kalau dia abang dia kata awak kaki mak ni lenguh, kita dandan duduk di situ urut kaki dia, setengah sakit hilang. Bukan kerana kita pandai urut, tapi masa kita pergi pegang kaki dia tu, setengah penyakit dia hilang. Dia kata awak lah mak 2-3 hari ni lenguh kaki. Kita kata orang tua-tua mak memang lagu ni punya tak guna punya anak. Bukan kata kita tak pergi urut, pergi kata pula lagu tu. Tua mak kata kalau umur 30 sungguh lah, ni berapa dah mak ubah dah. Sampai dia tak tahu umur mak dia berapa lah, mak ubah dah begitu. Mak ni golek kepala, tuan-tuan. Apalah punya silap aku beranak main dekat budak ni, dia kata punya tak ambil tahu pasal mak dia. Begitu. Maka tiada marah akan anaknya yang demikian itu. Kalau kita menurut kehendak mak bapa ni, dia tak marah ke kita, bahkan seronok dia dengan kita. Maka sangat terpuji pada syarak memberi suka hati kepada keduanya itu. Syarak mau orang yang macam ni, orang yang menjaga hati ibu bapa, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridal walid wa sakhatar rabb fi sakhatil walid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya dan adalah penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula keredaan Allah itu pada redha ibu bapa. Itu dia. Allah nak redha kedak dekat kita ni, tengok mak pak kita redha dah dekat kita. Kalau mak pak ni duk makan hati dengan kita, Allah tak pandang kita. Itu maksudnya. Dan apabila suka hati ibu bapa itu dengan sebab menurut kemahuannya dan menurut perintahnya, nescaya redha Tuhan kepada dia. Mak pak suka ke kita, fahamlah Allah suka kat kita. Dia macam tu. Maka redha Tuhan itu memasukkan kita ke dalam syurga. Dia kata senang macam tu. Mak pak suka kita, makna Allah suka kita. Allah suka kita, maknanya kita ke syurga. Macam tu. Dan marah Tuhan itu pada marah ibu bapa. Kalau mak pak marah kita, faham Allah marah kita. Tak usah pergi masjid tiap-tiap hari, 5 waktu semayang di masjid dengan jubah sorban, dengan janggut komplit package duk ada kat kita, tapi dengan mak kita buat lebih kurang. Tak usah.
Pasal apa? Pasal Allah tak suka kita, pasal mak kita tak suka kita. Dia macam tu. Maka apabila marah ibu bapa kepada anaknya dengan sebab tak turut kehendaknya dan tak turut segala suruhnya yang diizinkan Allah, nescaya murka Allah kepada anak ini, maka memasukkan anak itu ke neraka. Itu dia. Nampak tuan-tuan? Kita kadang-kadang kita duk bercakap tajuk besar-besar, tajuk dengan mak pak ni kita tak baca langsung. Silap kita. Oh, silap kita. Kita dari segi amal islami, dari segi buat kerja Islam ni, kita duduk nombor satu, duduk soft depan. Dengan mak tengok-tengok duduk belakang sekali. Rosak kita. Pasal apa? Kita, Allah nak terima ke tak, bergantung kepada mak pak kita terima kita ke tak. Islam kata macam tu. Masalah menyukakan hati dua ibu bapa itu payah sangat ke atas anak untuk mendapatkannya. Tu dia. Dia nak beritahu. Benda hak kita pandang kecil ni, dia kata sebenar-benarnya susah orang nak buat. Susah. Semacam mana semayang, tuan-tuan? Semayang subuh 2 rakaat. Apa susah 2 rakaat nak buat ni? 5 minit aja. Tapi berapa ramai orang Islam tak semayang subuh? Benda tu, benda bukan susah. Tapi berapa ramai orang Islam tak buat benda hak tak susah tu. Nampak? Ini dia nak beritahu. Melainkan jikalau anak itu beroleh petunjuk, boleh beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita dapat hidayah Allah, kita senang nak buat kerja agama. Semayang ni senang bagi kita, tak semayang ni dia rimah bagi kita. Itu cantik. Makna kata Allah bagi petunjuk dekat kita. Kita tak ada nak semayang asang lagi, tak ada. Baru balik kerja ke apa ke, asal tak semayang, dia orang main qomah. Orang main qomah. Dia ni pula dia masuk dia buat sembang. Kita tak semayang asal lagi. Dia rimah lah, ya Allah. Kita duduk tebiang tengok jam, dia ni kacau, aku tak semayang asal lagi ni. Tengok pukul 6 dah, dia kuih 2 rancak lagi. Kuih 2 rancak pukul 6 baru masuk tajuk, kata ada siapa kapi tak jawatan apa panjang lagi ya. Panjang lah tajuk tu, masuk nak panjang lah. Yang kita tak mayang sang lagi, 26 suku main 6,5. Kita kata ni karut ni lah kita kata ada ni, minta maaf lah saya tak semayang. Oh Allah, dia kata saya pun serupa, dia pun tak lagi ni hak main rumah kita ni, dia pun tak lagi. Kita kata lagu tu kita semayang dua-dua lah. Kalau sepanjang tempoh duk tak semayang tu kita duk jadi semak, duk jadi rimai, itu tanda hidayah Allah ada kat kita. Pasal apa? Utang kita dengan Allah ni kita tak lunas, kita tak tunai lagi, dia jadi kacau. Itu tanda hidayah Allah ada kat kita. Kalau tinggal semayang dengan tak ada apa satu perasaan bersalah dalam diri, masalah kita ni. Ini petanda yang dia nak beritahu ni. Orang tu ada petunjuk Allah, maka dia semayang, dia apa ni semua buat baik dengan mak pak ni, keutamaan dalam hidup dia. Dan ialah isi syurga dia ni. Itu dia. Senang ya dia kata. Orang macam ni syurga. Dia kata. Maka tuntutlah dengan sebenar-benar wahai anak untuk menyukakan hati dua ibu bapa itu. Dia kata oleh kerana tu pulunlah. Buat baik dekat mak pak ni, pulunlah. Kok mana daya, kok mana cara, kok mana apa buat bagi mak pak seronok. Kerana sabda Nabi SAW yang di atas tadi. Dan sabdanya lagi ada dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah wa man amsa famithlu dhalik wa in kana wahidan fawahid wa in zulman wa in zulman wa in zulman. Nabi kata begitu. Maksud dia apa? Barang siapa berpagi-pagi ia menjadi orang yang disukai oleh dua mak paknya. Nabi kata siapa yang celek-celek mata pagi itu, dia satu orang yang dia mak duduk rumah lain, tapi dia ni tiap-tiap hari bangkit tidur nak keluar pergi kerja, singgah rumah mak, assalamualaikum mak, pegang tangan mak, cium, start kita keluar pergi kerja hari-hari tanpa sekali pun dia tertinggal buat benda ni. Tuan-tuan, apalah Allah nak bagi dekat anak macam ni? Ada dalam ramai-ramai ada orang macam ni. Baik, nescaya orang yang berpagi-pagi mendapat redha mak bapak ini, berpagi-pagi baginya dua pintu syurga terbuka menanti dia. Nabi kata
Kita bangkit tidur pagi, kita satu anak yang mak kita sikit pun tak ada terkecil hati dengan kita. Kita bangkit tidur pagi itu, 2 pintu syurga Allah buka dah. Duk tunggu kita mai. Begitu. Dia kata boleh masuk dia ke dalam syurga itu, dan barang siapa berpetang ia sebagai orang yang disukai oleh 2 ibu bapaknya, nescaya berpetang baginya terbuka 2 pintu syurga. Macam itulah dia pagi petang, dia tak bagi kecil hati mak pak dia. Pagi baik, petang baik, pintu syurga dua-dua terbuka, duk tunggu dia. Dan jika ada orang yang disukai seorang daripada 2 ibu bapa itu, maka terbuka 1 pintu. Nabi kata, kalau dia ni satu anak yang mak dia aja sayang kat dia, pak dia tak suka kat dia, sebelah pintu dia buka. Nabi kata sebelah, janji buka lah kan, jangan sampai dua-dua kata mak pak dua-dua tak mau kat dia habis kan. Kadang-kadang mak pak ni biasalah, mak pak ni ada masalah ke apa ke, anak ni pisen sebelah mak pak tak suka, sebelah pak mak tak suka kan. Janji ada 1 pintu buka untuk dia kan, macam tu. Dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun kepada anaknya. Nabi kata kalau mak pak ni zalim kepada anak dia pun, anak tetap kena buat baik dekat mak pak. Zalim macam mana tuan-tuan? Zalim lah anak ni pergi menikah dengan satu perempuan, budak perempuan yang jadi isteri anak dia ni, menantu ni bagus bukan main, tapi tak tahu tang mana tak kena, mak tak suka dekat bini ni. Mak tu zalim, pasal tak ada sebab yang dia tak suka tu, dia zalim. Tapi anak kena patuh juga dekat mak pak. Mak tak suka, dia kena tinggal bini tu. Tapi mak zalim, bila tak berkenan menantu yang bagus. Zalim pun anak kena taat juga, kena taat juga, pasal zalim yang tidak membawa dosa yang besar macam ni. Mak ni dia tak berkenan dekat menantu, dia adalah sebab dia. Kita tengok elok dah bini kita ni, mak kita ni ada benda dia tak berkenan, ada benda tak berkenan. Bini kita pergi masak apa di rumah dia, ada benda dia nak cari salah, ada benda dia nak cari salah. Masak sayur ke apa ke, dia makan dia kata pasiang, dia kata ni apa, dia kata, sampai dia bagi sikit, bini ni kena rebeh di muka sebelah kena, ada tuan-tuan, ada amak mentua nakal ni pun ada. Dia pergi duk gasak menantu macam ni. Tapi anak bila mak duk gasak menantu ni, dia tak boleh pertahan menantu dia sampai menyakitkan hati mak, tak boleh. Pandai-pandailah dia nak main macam mana benda ni dengan mak dia. Dia tak boleh bila mak gasak bini dia, dia pergi duduk jadi galang ganti bini dia, menyakitkan hati mak dia, tak boleh. Dalam agama tak boleh. Dia kena buat kod lain. Jangan bagi mak ni sakit hati. Kod lain, pandai-pandailah nak buat macam mana pun. Orang tua ni suka buah anggur tak ada biji, dia beli buah anggur tak ada biji bagi makan. Sambil duk kena buah anggur tak ada biji ni, sambil cakap dekat mak ni, mak kata bini saya pandai-pandailah ayat macam mana pun dekat orang tua ni, jangan bagi sakit hati mak. Tuan-tuan nampak Islam dia sampai macam tu. Tengok lagi apa hadis nak kata. Dia kata waman asbaha sukhtan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhani ila an-nar wa man amsa famithlu dhalik wa in kana wahidan fawahid wa in zulman Nabi kata, dan siapa yang berpagi-pagi dia dimurkai oleh 2 ibu bapaknya. Ini sebaliknya, bangkit pagi, dia ni satu anak yang mak pak marah ke dia. Nescaya berpagi-pagi terbuka baginya 2 pintu neraka. Pagi-pagi 2 pintu neraka buka dah, duduk tunggu dia. Pasal apa? Pasal mak pak sakit hati kat dia, mak pak tak puas hati dengan dia, habis dia. Maka barang siapa berpetang-petang dia sedemikian itu, nescaya jadi terbuka juga 2 pintu neraka bagi dia. Dan jika seorang, yakni seorang saja, mak ataupun pak yang murka kepada dia, maka 1 pintu neraka terbuka bagi dia. Dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, terbuka juga pintu neraka itu. Masalah dia kata, memuaskan hati 2 ibu bapa itu macam mana? Sebaik-baik dan seelok-elok pintu syurga dan jalan masuknya yang disediakan daripada kepuasan hati 2 ibu bapa itu, maka apabila seorang daripada 2 ibu bapa itu diikut apa kehendaknya dan menjauhkan apa yang tak disukainya, maka tentulah puas hati ibu bapa itu. Mak suka apa, pak suka apa, yang tu kita pergi buat.
Itu yang agama suruh. Itu yang agama suruh. Sehingga jikalau seorang anak itu ada beristeri, dia ada Umair. Apabila anak tu ada beristeri dan benci seorang daripada kedua ibu bapaknya kepada isteri anak itu, ni dia marah. Bini kita ni mak tak suka ke ataupun ayah tak suka, ada masalah, dia kata. Kemudian disuruhnya ceraikan isteri itu. Mak pergi buat lagu tu. Dia kata, mak habang terang, mak tak berkenan bini hang. Habis tuan-tuan, kita akan jadi orang paling duka cita. Kita cuba tanya mak, kalau bini saya tak bercerita mana, mak tegur tak apa. Dah. Aku tak berkenan kat dia. Dia ada buat lagu tu. Ada macam ni, menyakit ni ada, tuan-tuan. Ku jetera ni tak ada, tak tahulah. Tapi ada dalam ramai-ramai ni, ada macam ni. Dia pun kata, mak bukan mak. Tak, hang nak buat lagu mana aku tak peduli. Aku cuma nak abakkan hang, aku tak berkenan bini hang. Dia kata, oh kacau. Menyawa penat kita. Tak apa mak, tak apa. Pegang tangan dia, cium bagi lama sikit, balik bagi dia sejuk sah. Petang tu pergi main dengan anggur tak ada biji pula. Main pula tengok aku boleh sembang second round kot, dia boleh jadi lagu lain. Macam mana? Ni dia nak abang ni. Jadi apa dia? Dia jadi mak tak berkenan dekat isteri, maka disuruhnya cerai bini tu. Maka anak pun menceraikannya. Maka tentulah itu kepuasan hati ibu bapa. Kalau turut, puas hati mak pak. Tapi kita lah pula, tapi kita memuaskan hati ibu bapa, itu bagus. Islam kata itu bagus. Tapi tang kita ni, yang tu tengok lain lah macam mana nak buat. Itu dia tuan-tuan, jaga. Maka sudahlah anak itu mempersediakan sebaik-baik pintu syurga, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Darda anna rajulan atahu faqala inna li imra'ah wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Berlaku zaman Nabi. Apa dia? Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya satu laki-laki mai jumpa Abu Darda kerana nak tanya kepada Abu Darda bagaimana ia perbuat barang yang telah jadi ke atas dirinya. Apabila laki-laki itu menghadap Abu Darda, kata dia, bahwasanya adalah bagiku satu orang isteri yang aku sangat kasih kepada dia. Abu Darda ni sahabat Nabi. Satu orang mai jumpa sahabat Nabi yang nama Abu Darda ni. Dia kata, tuan, saya ada satu problem besar, ada satu masalah besar. Dia kata, saya ada satu isteri, saya cukup sayang kat bini saya ni. Panggil pun yang. Dia yang kata sayang tu, panggil dekat bini pun yang. Kita ni tak panggil yang. Bila dengar orang panggil yang, dia geli-geleman. Tapi orang jenis sayang bini dia panggil yang ni, dia sayang juga. Dia bukan lawak-lawak. Yang maisat, yang buat yang sat, yang. Tahu mak kata, aku tak berkenan dekat yang hang ni. Kacau. Ini cerita sudah jadi. Dia pergi jumpa Abu Darda, dia habaq dekat Abu Darda, aku ada masalah besar, aku ada satu isteri, aku cukup sayang dekat dia ni, dan bahwasanya ibu aku tidak suka kepada